anak muda pergi konsert je. Sampai buat loan. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat datang ke J S. Jom Sembang. Okay. Sihat Syami? Sihat. Sihat. Tu lah. Tapi letih sikit. Letih dengan nak demam. Tapi okey lah. Demi menggagahkan diri kan. Demi YB Uzair. Stop it Syami. Stop it. Stop it. Janganlah macam tu. Oh. Terlajak sikit. Kenapa macam letih? Tak ada, sebab baru balik daripada Seremban, ada majlis perundingan belia negeri. So sekarang ni in the last phase untuk kita pusing-pusing majlis perundingan di peringkat negeri. Sebab hari Khamis ni akan ada majlis perundingan majlis perundingan belia negara di peringkat negeri, dan hari Khamis ni ada final dia peringkat nasional, peringkat kebangsaan. Apa tu sebenarnya majlis perundingan? Oh, nak bagi intro yang tu Cerita Okey, sikit lah. Sebenarnya Majlis Perundingan Belia Negara ni dia menempatkan semua belia-belia, persatuan-persatuan belia kita. Contoh kita ada gerakan Belia 4B. Kita ada gerakan Malaysian Indian Youth Council, MAYC, Persatuan Cina, belia Cina semua. Mereka akan ada parlimen khas. Tapi ni bukan parlimen pun. Sebab Majlis Perundingan Belia ni dia khusus, dia memang ada dalam peruntukan akta lah. Walaupun dia tak secara rasmi lah akta. Tapi kalau kita bercakap dalam tu, menteri ataupun kalau di peringkat negeri, menteri besar lah atau Exco Belia, wajib mendengar dan wajib melaksanakan apa yang dikatakan. Jadi dalam tu ada ketua-ketua jabatan peringkat negeri semua ada. Okay. Macam parlimen sama je. You have a mini town hall parlimen, tapi you di peringkat belia. So maksudnya badan eksekutif, menteri besar ada. Menteri ada? Menteri, kalau negeri menteri besar lah. Kalau di national hari Khamis ni menteri belia sukan lah. Oh, I see. So itulah. akan bawa dan idea tu akan diangkat oleh, akan diangkat dan akan ada something big pada hari Khamis ni akan diumumkan. Kita tunggulah. Tapi itulah, itu saya letih sebab pukul 12.30 baru habis. Okay. Dia start 9.30 Di 12.30 Seremban. Di Seremban. YB menteri besar, yang amat berbuat menteri besar, daripada pukul 9.30 sampai 12.30 tak berganjak mat. Hang nak cari mana menteri besar macam tu? Tak ada. Penang ada? Tak ada. Menteri besar mana? Negeri Sembilan? Negeri Sembilan. Bangga pernah belajar Negeri Sembilan. Quality PH. Quality PH. Oh, itu diklaim. Itu diklaim lah. Okay. So Jap pula, apa perkembangan terkini? Dari mana? tak ada dari mana. Cuma hari ni mengenakan pakaian batik. Pakaian batik. Sebab sekarang batik Malaysia digalakkan untuk kita pakai di inilah tempat kerja. Tapi saya dengar Jet bercuti seminggu, betul lah? Aish. Ke tak boleh cakap? Jangan buka kat sini. Tak, berehat sekejap. Bukan bercuti, kerja still jalan. Rehat. Work from home. Work from home. Okay, cantik. So, macam mana? Okay lah, tapi masih relax kan. Relax sikit lah sebab bos baru balik dari US. Jadi kita pun tengok dekat sidang parlimen. Macam tu lah. Okay lah, so far okay lah. Cuma itulah, aku rasa kita ada beberapa topik yang kita nak bawa. Dan kita pun dah bagi teaser sebenarnya di social media masing-masing. Ada, betul. Ada. Kan? Jadi, dan macam biasalah, di dalam segmen Jom Sembang ni, kita tak akan bawa banyak, tak carry banyak topik. Tapi kita maybe ada topik yang political, ada topik yang santai, ada topik yang macam just nak sembang-sembang je lah. Jadi topik yang kita nak buka ni ada kaitan dengan barang yang kita letak atas meja ni. Barang lah. Tadi dia nak jadi macam forum lah. Bila dia cakap barang tu dah jadi lain sikit. Okay. Nak ni lah. Boleh tak? Jangan. Jangan. Tak boleh. Mungkin pendengar kita juga. Dah. No. G. Okay. So, okay. Kalau Melayu kita panggil rokok, kalau Indonesia kita panggil kretek. Jadi macam salah sebut tu. Ya? Kretek.
Oh. Ah. Oh lain dia punya. Dia kena bunyi SMR dia. Kretek. Oh okay. 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 So Kretek ni dah dia apa nama? Tiba-tiba trending ni kenapa? Trending tu disebabkan oleh satu series Series di Netflix. Gadis Kretek. Macam mana Syami? Itulah. Jadi sebab dia macam ni. Kita jarang untuk review filem-filem ni. Tapi aku memang agak blank nak mulakan. Saya nampak Ajak macam blank sikit, tapi tak apa. Okay, kita jarang nak review filem, tapi kita dah discuss. Kita kata kita nak nampakkan podcast kita ni not too political. Sebab kita kata tajuk kita pun, tema kita pun adalah dua budak mahasiswa sains politik. Dululah, sekarang tak lah. Sekarang ni dua budak sains politik yang minat sains politik bercakap atas kerusi healing. Jadi kita masih kekalkan identiti kerusi healing kita. Sebab minggu lepas ada orang komen, dia kata, mana kerusi healing korang? Tapi studio dah cantik, kamera dah cun, editing dah memang meletup sebenarnya. Tapi kerusi tak ada. Itu dah jadi kita punya identity. Signature kita. Jadi kita kekalkan lah. Kita bawa kembali. Walaupun tadi Jet tertinggal, kita paksa dia pergi ambil juga tadi. Jadi jadi kita nak terus katalah, kita nak minggu ni kita nak bawa 3 perkara je kita nak bincang. Sama juga. Pertama kita nak review filem Gadis Kretek. Saya pula salah. Gadis Kretek. Apa beza dia? Dia ada cara sebutan dia. Kedua adalah kita nak bincang tentang PLKN. Dia isu yang bukan trending, tapi selalu bermain di bibir-bibir, di media-media, sebab kita akan ada pelaksanaan 3.0 punya PLKN. Dan yang terakhir kita akan bercakap tentang, ni dia panas sikit. Yang isu terakhir ni. Bukan panas apa, tiket tak dapat. So kita kena panas lah kan. Kita tanya orang tu ada tiket ke tak ada. Lepas tu dia kata tak ada tiket. Awak salah. Salah frasa. Bukannya tiket tak dapat, tiket tak beli, tak sempat beli. Bukan, kita dah nak beli tapi tak dapat. Istilahnya macam tu. So kita nak bercakap tentang belia muflis disebabkan konsert. Tapi kita tak adalah nak salahkan konsert Coldplay ke apa. Ada beratus-ratus konsert yang kita buat di Malaysia. Jadi itu yang saya kata, kita nak tengok daripada perspektif budak-budak biasa. Macam ada satu artikel yang tulis tentang belia muflis disebabkan konsert. Belia muflis ni, orang kata orang muda muflis sebab beli kereta, beli rumah. Pergi konsert beli muflis mat. Kerap sangat pergi konsert sampai muflis. Ada yang buat pinjaman bank tau. Beli tiket konsert. Seriously? Hang tak percaya? Wow. Try search. Ada. Itu yang menyebabkan ada istilah muflis tu. Okay, so kita nak pertama, kita nak bincang dulu lah berkenaan dengan, bukan bincang, borak lah. Gadis Kretek. Jad dah tengok? Dah. Hang tengok berapa lama? Hang tengok berapa lama? 4 days juga lah. Aku apa? ambil masa 4 hari juga lah. Bak kata orang zaman muda, you're not binge. Apa istilahnya binge Binge. Apa tu? Alah, binge watching. Mana ada kita ada penonton kat sini, betul tak? Betul Angguk. Ada penonton, ada. Kali ni ada penonton. Binge maksudnya kita tengok one shot sekali. So, kiranya kalau hang buka pukul 10 malam sampai habis lah. Dia bukan apa, sebab aku sebenarnya work from home. Jadi bila nak buat tu tak sempat. Jadi terpaksa lah. Tu bukan kerana cantik. Due date semua dekat-dekat. Task tu semua due date semua dekat-dekat. So 4 hari lah. Perlukan 4 hari juga. 4 hari untuk 4 episod 5 episod. Saya tengok, saya binge watching. So saya one shot. Habis. Terus. Lepas 5 jam. Lepas dah habis tu, saya buat research pula. Siapa artis dia, macam mana sejarah. Tengok pula dia punya podcast di Indonesia. Itu style saya. Okay. Sebab Gadis Kretek ni, kita nak buka lah ni kan. Gadis Kretek ni bagi saya, macam ni lah. Kita bagi rating dulu. Kita tak. Cerita konteks dulu. Background kepada. Cerita ni lah. Yeah. Okay. Saya bagi cerita background sikit, nanti Jet sambung. Gadis Kretek ni dia daripada sebuah buku, sebuah novel. Novel yang ditulis oleh seorang penulis lah. Saya tak ingat nama dia. Rati Kumala. Wow. You're doing your good homework. I'm doing my homework. Okay. Bagus. Okay. So ditulis dan dia diterjemahkan dalam filem. Bila diterjemahkan dalam filem,
antara cabaran utama dia adalah untuk mencari watak jengyah tu. Kita ada watak dalam tu dia cerita tentang jengyah ataupun dasyah. Jengyah lah. It's not jengyah, jengyah. Jengyah. Yeah. Okay, jengyah ataupun dasyah. Lepas tu kita ada Soraya, atau dalam tu dia je macam Soraja kan, tapi sebutan dia Soraya. Bukannya Suraja. Bukan, Soraya. Okay. Dan lepas tu ada watak-watak sampingan lain juga. Jadi dia berjalan secara dia macam mana? Selari tau. Maksudnya cerita dia bermula apabila seorang wanita ataupun sebenarnya perempuan ni anak kepada jengyah lah, tapi di masa hadapan. Dan ada pula anak Soraya ni di masa hadapan berjumpa. Jadi Soraya ni dia dah sakit, dia nak mati apa semua kan. Istilah keras sikit. Bila dia dah nak di hujung-hujung nyawa itu, dia ada permintaan untuk anak dia mencari jengyah. Jadi di situlah pengembaraan cerita ni bermula, kerana dia nak mencari jengyah tu. Dan dia jumpalah dengan siapa nama perempuan yang anak jengyah ni Tapi nama betul dia. Kalau nama lakonan dia apa? Kita test. Apa? Saya pun terlupa. Okay. Tapi sebab dalam tu dia watak dia macam kurang untuk kita. Yang aku ingat lelaki tu Lebas. Lebas. Lelaki tu Lebas. Okay, dia berjalan daripada situ. Tapi dia menarik sebab pelakon-pelakon dia semua mantap lah daripada situ. Pelakon mantap ni sebab ada Lebas tu Arya Saloka. Lepas tu jengyah tu Dian Sastro. So memang semua ni pelakon-pelakon yang hebat. Aku nak tambah sikit fun fact lah. Dian tu sebab lepas daripada aku tengok cerita tu, waktu tu aku masih di Penang lagi. Jadi kawan aku saja buka lah fun fact. Dia kata Dian tu sebenarnya adalah ex kepada Malik, partner kepada Joe Flizzo dalam Tupac. Kalau dengar satu lagu dia, lagu yang Alhamdulillah tu, part first tu ada suara perempuan yang macam baca puisi macam tu lah. Dian lah yang baca. Nanti boleh dengar. Itu fun fact je lah. Fun fact lah. Fun fact je lah. Okay, menarik. So cerita dia bermula macam tu lah. Dan dia punya, kita tak nak bagi spoiler kat yang belum tengok, tapi boleh tengok yang kepada yang belum. Tapi dia punya roller coaster ride dia kat situ lah. Bila kita tengok akhirnya satu demi satu dibocorkan siapa identiti anak jengyah ni, siapa anak Soraya ni, macam mana dia orang pergi ke muzium dan mencari daripada surat. Itu orang kata surat ni boleh memberikan dia. Sekarang kita ada phone lah, WhatsApp, okay, orang kata boleh simpan dekat backup apa kan. Tapi surat ni betapa pentingnya sampai sekarang dia boleh simpan. Dia bercerita tu berdasarkan surat je. Tapi digambarkan lah kan. So kita nak membuka, okay, itu kita dah buka. Daripada perspektif kalau kita sudah budak sains politik kan, kita tengok kan, kita kena cerita juga. Kenapa? Dia mula skema dah. Kenapa? Saya tak skema. Okay. Kenapa filem ni dia menangkap minda orang Malaysia? Kenapa Jack rasa, kalau saya lah, bagi saya, kenapa dia menangkap? Sebab sinematografi tu excellent, 5 star. Maksudnya kalau kita tengok, kita macam wow, the quality of audio, video transition, tak adalah macam satu cerita yang tu. Okay, tak nak cerita. Okay, lagi satu, pelakon, jalan cerita, dan yang paling penting lakon layar dia tu. Jack tengok tak macam mana dia jengyah cerita, Dian cerita. Dia dan watak jengyah tu adalah 360 degree different. Jengyah tu, watak dia, tengok cara dia kena berjalan. Dia cerita dalam podcast di Indonesia, dia berjalan tu, dia ada cara jalan. Hang ingat, hang tahu tak cerita ni mengingatkan saya cerita apa? Peaky Blinders. Okay. Peaky Blinders is the masculine side of the story yang ada di barat, tetapi di Nusantara Melayu, bukan Malaysia tau, kita cerita Nusantara Melayu, kita ada gadis kretek.
hang kena tengok cerita Gadis Kretek ni, yang kepada yang belum tengok. Dia carry sebagai seorang watak feminis. Kita ada orang feminism kat sini. Saya tak nak cakap Sangat lebih. kuat. Tapi macam mana dia membawa watak dan carry the whole entire film. Even watak Soraya yang dimainkan oleh siapa nama lelaki tu, nama real dia? Soraya tu lah kan. Yang nama real saya tak ingat. Ari Bayu. Ari Bayu. Oh, excellent guy. I love him. Ari Bayu. Dia nampak macam very secondary dalam filem. So I love it. Macam itulah. So saya rasa komen saya, this is the Peaky Blinders of Nusantara alam Melayu. I see. Dia ada authentic dia. Sangat autentik. Okay. Jet nak tambah apa? Rate? Oh, kita itulah patut mula-mula tadi nak bagi rate. Aduh orang ni. Okay, saya bagi rate 11/10. Kenapa lebih? Kenapa lebih? Lebih tu sebab ada nangis-nangis sikit. Manalah bagi lebih. Ham nangis tengok cerita tu? Sedih sebab. Nangis ke tak? Sebab dan sedih. Tapi nangis ke tak? Nangis sikit lah. Okay. So sebab cerita tu sangat memberikan, wah dia lain lah. Lain Lain. Saya sampai ujung saya kata bila lah filem Malaysia nak sampai tahap macam ni. Okay. Dari POV aku lah. Aku bila aku tengok tu, Indonesia hanya perlukan 5 episod untuk impress kan aku, untuk dia pun boleh create a series yang berkualiti macam tu. Kalau nak dibandingkan dengan series yang Malaysia buat. Tak, kalau Malaysia buat jadi serial killer. Jadi series yang killer. Aku pernah tengok satu cerita serial killer yang baru-baru ni lah. Apa nama tak ingat. Yang Malaysia buat ke apa? Ya. Oh, ada Malaysia buat. So stupid. Tapi sangat beza lah. Dan aku tak macam Syami yang tengok dan teliti dengan detail apa semua. Cuma kalau untuk aku rating, aku rasa aku letak dalam 10/10 kot. Rendah. Damn, full mark kot. Saya tak jawab dalam DM tu kenapa. 10/10 sebab dari segi cinematography, Chef Kiss, and dari segi jalan cerita dia, kita memang boleh predict sebenarnya. Plot dia tu semua kita boleh predict. Orang boleh predict tu plot tu. Maksudnya mula-mula hang dah tahu dah watak tu siapa. Tapi cuma aku ada rasa plot twist tak tiba-tiba? Tak ada. Semua macam dah dijangka. Boleh baca, seriously. Okay. Not bad. Cumanya adalah scene yang ini aku akan tanya Syami nanti, the best scene last sebelum kita tutup. Dari segi jalan cerita bagi aku memang okay, sampai kan, and then especially dari segi character building. Tu bagi aku memang tu sangat jadi. Dian carry karakter tu dengan fun fact. Excellent. Fun fact Jet, sebelum Jet nak sambung. Suami Dian real life. Oh, aku ingatkan Dian single. No. She's taken. Okay. She's taken. Arya Bayu pun dah kahwin. Isteri dia orang Perancis. Okay. Boleh check balik, tapi dia orang Perancis. Even most of the time Arya Bayu ni, kalau dia buat podcast pun dia akan speak in English. His English is really good. Dia punya English memang superb. Ada few movies yang aku tengok lah. Salah satunya movie yang Soekarno, Sultan Agong. Ya, Sultan Agong. Aku tengok Ari Bayu boleh carry. Dan dia boleh carry watak Suraya tu dalam ni. Aku macam damn, dia memang hebat. Saya nak bagi tahu fun facts tadi. Suami Dian, the only film atau series yang dia tak mampu nak tengok adalah this film. Why? Hang janganlah tanya saya kenapa. Hang tahu. Jealous. Aku assume jealous lah. Yes. Okay, in general kita cakap macam tu lah. Sebab dia dedahkan dalam podcast di Indonesia, dia kata, this is only film that my husband
dia ada perbincangan belakang takbir, dia kata tengah menyelesaikan juga. So ada something serious yang happening yang menyebabkan suami dia pun tak nak. Tengok. Okay, so aku ada 2 soalan. Aku rasa cukup Okay. untuk Okay, kita kupas pasal Gadis Kretek. First soalan untuk Syami adalah best scene. What is your best scene dalam Gadis Kretek? Wish, nak kena recall best scene. Aduh. Best scene would be, saya rasa, Jad dululah Jad tanya. Saya nak kena recall je Okay, lah. aku jawab dulu. My best scene is pada episod yang terakhir, di mana Suraya yang dia dah sebelum dia nak mati tu, dia pergi, dia jumpa dengan anak Jeng Yah, dan dia dah dia masuk ke dalam bilik saus. Dia tengok di pintu tersebut dan dia nampak bayangan Jeng Yah, dan dia rasa macam patah balik lah. Gitu. Mengingatkan kembali kenangan dia dengan Jeng Yah, and then dia mati. That was the best scene lah bagi aku, dan menyentuh hati lah. Saya, yang membuatkan scene saya menangis tu adalah bila Soraya pergi ke stesen kereta api. Dia pergi ke stesen kereta api dan dia berjanji dengan siapa? Jeng Yah untuk datang pada hari Sabtu, tapi dia tak datang. Dan bila dia dapat tahu, rupanya Jeng Yah sakit. Yeah, that one. Tapi okay, last but not least lah, kita nak tutup dengan macam ni lah. Jeng Yah ajar kita satu benda je sebagai seorang lelaki. Ini bahaya bagi para wanita. Mungkin kita juga dah jumpa yang baru. Aku bosan lah. Dalam TikTok pun main lah. Do you agree? Dengan quote Personally me not lah. Dah jumpa yang baru, masih lagi nak yang lama. Ini apa punya cerita ni? For some people maybe betul lah. For me, okay, this is very subjective. Tapi saya rasa tak lah. Tapi maybe true, maybe not. I don't know. Subjektif lah. Aku anggap tu subjektif. Ikut orang lah. Ada orang yang membenarkan, ada orang yang tak. I don't want to ask further on that. Okay, last question sebelum kita berehat. Adakah series ataupun bidang perfilman Malaysia ni boleh reach ke level Indonesia yang boleh ada kiss scene? No, okay, I'm gonna be frank about this. Short, 1 minute. Jawab. Malaysia boleh pergi ke tahap ni. Even dah ada filem yang macam tu. Ada filem-filem yang indie. Tapi bila dia buat, dia jadi cringe, Mat. Okay. No, it's not genuine now. Kalau okay, tak apalah. Yang ni kalau yang tak nak tengok, you can skip. Tapi bila orang Malaysia buat adegan tu, it's really cringe dan dia rasa macam not normal. Bila orang Indonesia buat, it's really genuine, nampak macam true love apa. Tapi adakah Malaysia akan satu nanti akan terbuka sampai boleh menerima in public kissing? Ambil lagi 20 tahun, 30 tahun lah. Aku sebelum. Ya. Selagi ada PAS. Selagi ada PAS. Tak ada lah. Okay, that's it. Okay, kita nak pergi ke topik yang seterusnya. Kita rehat dulu. Okay, kembali kita ke segmen yang kedua, Jad. Untuk episod yang ke-11. Ya. Kita nak terima kasih kepada Jad, kepada Studio YB kerana menyediakan kita studio. Kita bawa kursi healing. Okay. Jadi kita nak bawa terus lah segmen kedua ni. Kita nak bercakap tentang Tapi perasan tak sebelum tu lah. Perasan sebelum kita guna kursi healing atau kursi Decathlon ni, kita bercakap macam agak kaku ke apa? Tapi ni macam we're back. Dia dah masuk dalam dia punya soket balik. Dia masuk soket tu, dia boleh berjalan. So kita nak bercakap tentang PLKN. Bagi saya tajuk PLKN ni dia bukan tajuk yang trending, tapi dia menjadi trending lah juga. Pernah trending bila dia kata umur 16 sampai 35 tahun. Oi. Mat, aku cakap dengan hang, Mat.
kecoh face aku bro. Ayat yang dalam X, dalam Twitter saya paling macam tak dibelah, dia kata, habis kalau mak-mak yang dah kerja ada anak tu macam mana nak ke depan, sampai ada poster yang kena hantar anak Yang gout yang kau yang ada penyakit dia kata kan. So, but again, bad public, apa ni panggil, bad things boleh jadi good publicity, you know. Akhirnya, you know, saya ada kawan lah dalam Kementerian Pertahanan, dia kata, you know, kita macam tak sangka benda ni jadi publicity walaupun it's a bad thing kan. Akhirnya orang memandang isu PLKN tu walaupun dia tak bentang lagi apa modul-modul kan. Tapi untuk adik-adik kita kan, yang belum pernah tahu apa PLKN tu kan. So PLKN ni saya bagi dulu aja dia punya tu. PLKN ni dia adalah program latihan khidmat negara. Mungkin lah yang penonton kita yang selalu tengok macam Korea ke kan, dia kata Anyong Hasayo, tengok tiba-tiba bercinta-cinta, lepas tu kata abang kena pergi latihan khidmat negara 2 tahun. Macam tu lah PLKN. Cumanya beza Korea dengan kita, diorang macam diorang pergi 2 tahun, Singapore pun I think 2 years plus. Dia pergi latihan 6 bulan macam tu, and then after that dia kena serve. Serve mean dia masuk dalam tentera. Oh, latihan 2 tahun? Latihan 6 bulan something macam tu, saya tak ingat lah ada berapa bulan. And then you serve 2 tahun. And then you serve. Serve mean you pergi jaga border. Kalau di Korea Selatan, dia buat anak-anak muda yang masuk program latihan khidmat negara ni kena menjaga border di antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Di Singapore pun sama. You dah training 6 bulan, you akan masuk ke tak kisah, you boleh pilih you nak masuk dalam kalau kita PDRM, polis, nak jadi paramedic, ambulance, nak jadi tentera. Oh, dia bukan atau nak jadi spesifik bomber. Tentera saja. Tak. So ini Singapore lah. Ini model Singapore. Model Singapore, you dah training 6 bulan, okay, and then you boleh pilih course you nak serve dalam mana. Okay. So you kena serve 2 tahun lah. Sama juga 2 tahun. Dan adalah yang jadi polis, yang jadi ni apa semua. Lepas tu saya ada tanya member saya di Singapore, dia kata macam mana orang Singapore cakap nak kena tiru sikit lah. Oh geris Oh dia kata say tu kena ada. Dia kata say kau tu kena tahu, kita orang ni pergi Singapore, dekat Singapore dia kata, bila kita serve 2 tahun tu kau ingat sekejap ke say? Dia kata dia kata iyalah kita rasa macam sekejap. Lama mat dia kata. Kita mat dia say lama mat, selama say. Dia say. Lepas tu dia kata lama lah nak serve 2 tahun tu. So ini model yang sana buat. Tapi model negara kita ialah engkau masuk dalam satu camp, kau pakai baju sama, kau pakai beret, lepas tu kau main flying fox, lepas tu kau pergi berkawat tengah malam, night walking, ada sikit ragging, 3 bulan kau dah keluar, kau grad. Nothing. Oh, that's the old model of PLKN lah. Tapi now dah sampai episod yang ketiga PLKN ni, fokus dia dah kata sekarang ni adalah untuk ketenteraan. Siapa minat tentera akan pergi. Bukan pergi, memang you kena pergi pun. Tapi fokusnya kita sekarang ni, sebab kenapa dia fokus ketenteraan, dia guna camp Watania, dia guna camp Pulapol. Dan dengar katanya pun, ni bukan dengar kata, memang confirm, dia pun masa tu pun dah dipendekkan. It's only 45 days rather than 90 days. And modul yang revise balik pun dah tukar dah. Kalau dulu 60-40, which is 60 ketenteraan, 40 apa jati diri Jati diri ketatanegaraan. Something like that. Tapi sekarang 90 tentera and 10 adalah ni lah ketatanegaraan. Yes. Orang duduk dalam office, orang kena pandai sebut ayat-ayat macam ni. Okay, fine. Okay. So modul dia 90-10. For me, I agree. Sebab in the end, you ada clear vision. You nak, kalau orang tu betul-betul minat dalam uniform. Tapi kerajaan ada state tak goals? Okay, goals dia very clear, fundamental. Dia nak Malaysia ni, masalah dia perpaduan. Perpaduan ni pun saya rasa kita kena satu episod khas, kita boleh bincang. Okay, Menteri Perpaduan. tak tahu. Okay, perpaduan, dia nak pastikan perpaduan di kalangan anak muda tu adalah. So you mingle around. So it's true, orang yang masuk PLKN, dia punya friendship bonding antara orang
Macam kau Melayu, aku Cina, India. Kuat gila. Sampai dah keluar pun ada. Dengan cara latihan ketenteraan, kita boleh satu padukan. Boleh. Sebab saya tanya orang yang pernah pergi, dia kata, dan even dalam paper pun dia keluar survey, bila dia keluar daripada PLKN, kawan-kawan dia yang duduk dalam PLKN masih lagi dengan dia. Macam masih lagi pergi beraya, dah beranak pinak apa semua, masih lagi, this friendship holds forever. So, I think the goal's clear. Okay. Cumanya masih lagi kita kata kenapa modul dia macam sama. Kenapa dia tak ikut modul Korea? Kenapa dia tak ikut modul Singapura? Saya pun dapat jawapan lah. Katanya sebab Korea tu dia negara yang sebenarnya bila-bila boleh berperang dengan Korea Utara. Singapore is a small country. Everybody can attack you. So dia memang kena menyediakan anak muda. Kita pun small country what? No, kita negara yang aman damai. Okay. Aman damai je, tapi kita bak kata X. Saya kata yang paling famous lah. Kita ni negara yang aman, tetapi kita ada satu ujian. What is it? Rakyatnya jemut. Pemikiran sempit. Gitulah. So, macam mana je rasa PLKN ni, is it relevant? Still relevant sebagai kita tak pernah mengalami ni kan? How do you see sebagai orang yang, kalau dia kata dia nak perpaduan, dia nak create something bonding, nak jadikan tentera. Personally, aku punya pandangan peribadi aku lah. Aku rasa PLKN is not the only solution untuk kita nak capai goals tu lah. Okay. Tapi itu adalah salah satu daripada goal tersebut. Sebab sebenarnya masih ada lagi generasi-generasi yang boomer, generasi yang lama masih lagi duk menyalahkan ataupun menuduh generasi kita ataupun yang bawah lagi, yang mengatakan bahawa generasi ni lembek lah, generasi ni lemau lah, dah tak kurang sayang negara lah, apalah. But somehow aku sebenarnya aku tengok dalam satu diskurs yang bos Syahmi, aku agree dengan pandangan dia adalah bukannya golongan muda ni, golongan yang generasi yang baru ni, bukannya dia tak sayang negara seperti mana atuk nenek kita, tapi the way dia tunjuk sayangnya pada negara ataupun nilai patriotisme tu berbeza. Contoh? Sebab kita boleh tengok contoh yang kita boleh tengok adalah bola. Berapa ramai anak muda kat situ yang join Atras Malaya, duduk selama 1 jam 30 minit untuk memberi semangat kepada negara. Oleh kerana nilai patriotisme, dia sayang, dia nak nama negara ni harum di peringkat antarabangsa. Itu antara salah satunya. Jadi bagi aku benda tu dia lain generasi, lain pendekatan dia. Tapi bagi aku penting jugalah. Itu adalah salah satu cara bagaimana untuk kita nak menyatupadukan perpaduan. Itu satu. Keduanya adalah macam mana dunia tanpa sepadan ni. Kita dah hidup di generasi yang macam-macam benda yang kita boleh tengok, boleh dapat, boleh tekan dengan hujung jari. Bagi aku PLKN, kalau modulnya dijalankan untuk sebenar-benar mendapatkan goals tersebut, bagi aku kita boleh melatih generasi ni lebih disiplin, lebih beradab. Aku tak nafikan generasi yang bawah ni kurang sikit adab dia tu. Bukanlah kurang aja, tak. Tapi dia perlukan satu pendekatan, dan bagi aku PLKN ni adalah salah satulah. Sebab aku melihat PLKN ni adalah satu latihan kepada generasi anak muda untuk melatih modal insan dia, untuk kita perkukuhkan, perbaiki modal insan dia. Modal Dan insan. aku Besar tu, abstrak tu. ya, so bagi aku tak rugi pun kalau kita invest 100 juta. So you agree kali lah dengan benda ni. 100 juta untuk kita kalau itu cara untuk kita perbaiki generasi baru, why not? Patutlah sokong kerajaan.
Yang membenarkan semua program kerajaan. For me, I agree. Okay, kita nak wrap up untuk okay. Last sebelum kami conclude kot. Which is cuma perlu revise balik modul tu. Kita tak nampak sangat pun modul apa. Tak dapat lagi penerangan. Ya. True. Sebab kita tak nak benda yang lama berlaku. Kita tak nak ada isu penyelewengan duit. Kita tak nak kononnya untuk melatih modal insan, tapi buat flying fox. Apa kaitan semua tu? So betul. Kena betul-betul ni lah. Tengoklah modul tu. Okay. To sum up, saya rasa benda ni, PLKN ni dia satu benda yang saya setuju. Benda ni boleh carry on because dia ada vision yang very clear dan dia ada matlamat. Itu straightforward. Cumanya in terms of saya rasa kita boleh ikut Singapore, kita boleh ikut Korea, apa yang dia orang buat, South Korea. Maksudnya you kena bagi peranan kepada anak muda tu. Maksudnya you tak boleh macam masukkan je dia dalam tu. You kena letak dia, okay, you dah training, you kena betul-betul in reality, you kena kerja benda tu. Macam South Korea buat benda tu, real. Okay, katalah kita tak berperang pun tak apalah. Tapi macam, bila kau dah masuk PLKN, mungkin lepas ni dia boleh terus serap dalam wataniah. Siapa yang nak, bukan siapa nak, terus buat wajibkan. Dia automatic, kau kena continue wataniah. Kalau tak nak continue, boleh. Cumanya, optionnya, perlu masuk wataniah. Kalau tak nak, tak apa. So you ada clear path tu. Cuma bagi option untuk opt out lah. Dan 45 hari kena tambah. Saya rasa 45 hari tak cukup. 45 hari tu is too short. Kena tambah at least 1 year. 1 year tu termasuk yang kena serve lah. Kiranya kau kena serve, kau kena ni 1 tahun. Macam tu for me. Itu je. Last nak balik. Cuma bagi aku benda ni jangan disalahgunakan untuk menjadi satu program indoktrinasi. Ya. Jangan jadi betul. Program kepartian lah. Saya Tapi setuju. sepatutnya menjadi program negara. Program negara yang tujuannya adalah untuk kita nak pupuk semangat perpaduan, patriotisme, sayang kepada negara dan juga knowledge untuk apa-apa emergency. True. That's it. Kita nak pergi ke segmen yang terakhir. Kita nak bercakap tentang belia muflis. Kita berehat. Okay, kembali kita ke segmen yang terakhir untuk episod yang ke-11. JS, jom sembang. Jet. Ya. Kalau kita rekod ni hari Selasa, esok akan konsert lah. I'm gonna be frank. Okay, I'm frustrated. Okay, tak apalah. Why? Frustrated. You know, the system is very aku nak sebut ayat ni tapi you know, kecewa lah ayat skema dia kan. Ayat dia fucked up lah macam tu lah. Tapi you know, aku kirim video nanti, okay? Aku kirim video dekat penonton. Kirim video dekat Syami. Kirim video. Okay, aku selfie. Okay guys, macam ni, I have a message for you guys yang tak pergi Coldplay. Ada kawan-kawan yang pergi Coldplay. This is my suggestion. Block mereka for 1 week. you block them for 1 week and then you'll be happy. You're not depressed, okay? After 1 week, unblock balik lah. Cakap, sorry weh, aku tak perasan block kau. Tak apa, kau unblock. Aku send balik 20 video, 30 video. Okay, but okay, on a serious note, kita sebenarnya nak bercakap topik belia muflis disebabkan konsert je. Because artikel ni dah lama. Saya rasa tahun lepas kot saya baca artikel ni. Dia bercerita bagaimana kalau sebelum ni anak muda muflis sebab hang beli kereta, hang beli rumah, hang tak boleh bayar. Hang muflis lah sebab anak muda ni bila jiwa muda bekerja tiba-tiba semua benda nak beli. Tapi kerja tak tetap. Tiba-tiba tak ada kerja. Bukan tak ada kerja lah, you contract kan, you tak renew contract and then angkat apa Mr. H. Mr. H lain. Astaghfirullahalazim. Sorry. Aku tak masukkan. Astaghfirullahalazim. Masuk ke Honda. Okay. Yelah, abang H. Mr. H. Orang nak Honda. So tapi ini artikel tu penulis anak muda ni dia muflis sebabkan dia selalu pergi konsert.
Even artikel tu Ada lah. ada anak muda pergi konsert je. Sampai buat okay, saya rasa benda ni tak tahulah, orang kata normal. Buat loan, tak adalah buat loan dengan bank. Tadi saya bagi clickbait je. Dia buat loan dengan Atomy. Huh? Pergi Atomy tu kan yang bayar bulanan. Alah, Shopee pun sekarang kan boleh pay later tu. Hang tahu tak, hang tak ada duit tapi hang pinjam dengan Shopee. Okay. Hang guna tak? Tak. Tak guna. Okay, kaya. Okay. So Atomy lah, kiranya dia beli tiket, contohnya beli tiket Coldplay 700, Cat 2 758, tak campur lagi apa semua. Tak campur tax. Tak campur tax, 758, you bayar Atomy. Maksudnya you bayar ansuran untuk tiket. You berhutang. I see. Tiba tak dapat bayar, pinjam dengan orang. Weh, aku nak bayar tu. Bayar apa? Bayar tiket konsert, Mat. Bukan nak kata malu, tapi you know, you should set a priority on whether concert is your priority or benda lain. Itu saya tak marah. You know, anak muda ni, apa dia panggil, hedonism ke, hang nak berhibur, apa dia panggil, kata Hindia, beli gaji aku sendiri untuk aku bergembira sendiri. Adalah lirik, saya tak ingat, lupa. Which songs? Ada. Tapi ceritanya tak apa. Tapi you dah besar, you kena ada priority. Maknanya ada segmen anak muda yang memang desperate sampai macam tu. Itu kita kena tengok kenapa Tapi dia desperate. Banyak ke? Weh, banyak. Tak tahulah, kita tanyalah yang kawan-kawan. Kita tanya orang datang, orang pergi konsert. Kalau tak ada duit, orang pergi konsert juga. Try cari duit juga kan. Tak, dia kadang-kadang mula-mula Aku tunggu orang bagi. Tak ada lah. Okay, guys, boleh ambil tiket kat dia. Ambil Tak ada. 01. Aku beli. Okay. Orang beli betul lah. Nanti kita bincang. Okay. Tapi itulah maksudnya, kita tak marah tau, tapi kita rasa, I don't know, that article yang saya baca tu, dia give me goosebumps. Okay. Because dia dah sampai ke satu trend mana anak muda kita ni, dari sudut ni, kalau cerita bab skema, literasi kewangan lah. Maksudnya literasi kewangan, how you manage your money, how you manage your priority, semua ni. Salah sistem pendidikan kita lah, tak ajar dalam buku teks jangan beli tiket konsert. Tak boleh nak cakap macam tu. Bagi aku jawapan skema daripada budak skema ni. Cuma dari perspektif yang lain, aku nampak yang band tu dia berjaya buatkan orang untuk spend their money walaupun dia tak ada cari juga untuk beli tiket, which is we support the artis lah kiranya. Faham tak? Bagi aku agak gila bab. Okay. So you agree lah kiranya you nak memufliskan anak muda. No, I'm not saying that. Okay. Tapi dari perspektif artis tu, bagi aku berjaya lah buat macam tu. Cumanya tapi janganlah bodoh sangat. Okay lah, kita anak muda ni ada darah muda. Bila kawan pergi, you akan senang terpengaruh. Bila you akan try untuk cari duit, patut you try cari duit untuk hidup lah kan. Tapi ni makan, tidur, kerja, konsert. Macam tu lah. So kita tak nak mufliskan beliau kan? Tak nak. Kita tak nak mufliskan beliau. Aku rasa memang patut kau batalkan semua konsert. Macam apa yang terjadi? Okay lah, itu isu lain lah kita kata. Syamil pernah yang tu? 1 minute lah. Apa? Batalkan konsert. Sebab Coldplay. benda ni berlaku setiap kali. Kerja nak batalkan konsert. Your honest opinion. Macam kita cerita tadi, Jet tanya, how our society accepting adegan kiss bercium di dalam filem kan. Kita sampai satu tahap, saya kata episod lepas, kita ni masyarakat kita di tahap dipanggil expressive piety. Kealiman yang diekspresikan. Jet pergi luar, Jet akan nampak lebih banyak orang berniqab dan berkopiah daripada orang yang pakai seluar pendek. Ataupun dia balance. Orang yang moderate tu sangat minority.
So you either be too alim or you either be too liberal. You can be far right and you can be far left. This is our society. It's very concerning. Serious. Dulu masyarakat kita, yes. Zaman mak-mak kita dulu mungkin boleh pergi, dia pakai tudung, you takkan terdedah. Sebab dia ada Minum arak. Okay lah, itu sebelum tu lagi. Selepas tu dia macam jadi mediocre sikit lah. Dia jadi tu. Tapi sekarang kita dah kembali kepada asal. Dunia ni berputar macam jam je. So saya rasa konsep Coldplay tu political lah. Benda tu dah lama. Kalau you dah tahu benda tu is very political score point, you akan buat lah. Tapi tak boleh orang muda untuk berhibur? Boleh. Ada batasnya lah. Kena cakap macam orang PAS. Okay. Okay. Cukup kot Okay. untuk segmen ni. Okay. Dan dah habis untuk kita bincangkan untuk episod kali ni. Dah habis lah kan. Tapi aku nak buka satu ni yang surprise ni. Satu soalan terakhir. Editor marah dia kata. Editor kata cut. Saya janji 5 minit je. 5 minit je. Abang janji 5 minit. Sounds weird. So ini soalan sebab aku ada baca satu TikTok ni lah. Ni tak cakap ni tak ada dalam skrip. Aku terpanggil, aku rasa macam aku nak tanya hang your honest opinion, dan soalan ni aku nak hang jawab dengan jujur dan berhati-hati. Dia ada bagi tahu ke dalam kereta ni cakap? Tak ada. Okay, ni memang surprise. Soalan dia. Janganlah takut, relax. Tak ada apa. Soalan dia adalah, if you had one chance to talk to your younger self, what would you say? Wah, aku dah tahu dah dia punya FYP macam mana. Tapi dia cakap tu kita dah tahu. FYP dia ni. Bila dia scroll up kan. Dia keluar kod. Dia scroll up. Kalau dia beri peluang untuk bercakap dengan zaman awak budak, what would you say? Saya akan cakap, Syami, it's okay to fail, because in the end you will succeed. Okay. Don't be disheartened atau kecewa. Sedih lah tiba-tiba. Bukan sedih tiba-tiba. Bukan, ni minyak jatuh lah. Okay. Don't be disheartened lah macam tu. I see. Alright. Ni bukan, ni pedih lah. That's it. Itu je. Oh tu je. Anak lagi. Jap pula. Dua benda. Jangan malas dan appreciate your family lah. Sebab ni especially untuk anak yang bongsu lah. Oh, faham. Sebab anak bongsu dia membesar dalam keadaan dia tengok ayah dia tua. So dia kena appreciate lah every moment dengan your family. Tu je. Dan jangan malas, kena rajin lah. Rajin macam buku, rajin semua. Itu je lah kot. Kalau aku boleh cakap dengan waktu aku budak. Andai boleh diputarkan waktu. Yeah. That's it. Terima kasih kerana yang menonton Jom Sembang episod 11. Kita akan kembali dengan episod yang akan datang. Nantikan, mungkin ada tetamu. Kalau ada tetamu, kita terpaksa singkirkan co-host satu. Co-host kita singkir satu. Itu saja. Saya Syamil Samsudin. Saya Jad daripada JS Jom Sembang. Bye.